Air pasang besar di 4 negeri bermula hari ini hingga Rabu. Pemulihan infrastruktur banjir dijangka menelan belanja RM1 bilion. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Effendi Karim dalam Utama 9 Malam. Penduduk di pesisir pantai, khususnya di negeri pantai barat Semenanjung, dinasihatkan supaya lebih berwaspada. Ini berikutan fenomena air pasang besar yang dijangka berlaku selama 4 hari bermula hari ini hingga Rabu. Demikian kenyataan dikeluarkan bahagian pengurusan zon pantai Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Antara kawasan berisiko tinggi Kuala Muda Kedah, bahagian Datuk Perak, Klang, Kuala Langat, Sabak Bernam dan Kuala Selangor di Selangor, ini termasuk Batu Pahat dan Pontian Johor. Sementara itu, JPS memaklumkan meskipun fenomena air pasang besar kali ini berskala lebih kecil berbanding November lalu, keadaan akan menjadi lebih buruk. Ini sekiranya disertai angin kencang, ombak besar dan hujan lebat yang berlaku serentak. Situasi itu boleh menyebabkan berlakunya banjir kilat, limpahan air laut dan banjir pantai. Orang ramai diminta sentiasa memantau keadaan cuaca. Mereka juga perlu bersedia berpindah ke tempat selamat dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Di Johor, satu kejadian tanah runtuh dilaporkan berlaku berdekatan kawasan perumahan di Taman Bukit Pelali di Pengerang, Kota Tinggi hari ini. Kejadian berlaku kira-kira pukul 1 tengah hari. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Husin Zamora, bagaimanapun berkata mujur tiada kematian atau kerosakan harta benda dilaporkan. Katanya jalan masuk ke lokasi kejadian telah ditutup atas faktor keselamatan. Dalam perkembangan sama, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bersiap siaga menghadapi fenomena air pasang besar yang dijangka berlaku di sekitar Batu Pahat. Menyatakan demikian Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Dr. Zaini Ujang. Bagi tindakan jangka pendek, persediaan melibatkan kawasan rendah termasuk di Parit Johar dan Jalan Sultanah. Pihaknya akan memastikan semua 6 pintu air kawasan itu berfungsi dengan baik selain tiada mendapan dan halangan sampah sarap pada sistem saliran. Turut dilaksanakan pembinaan halangan menggunakan beg pasir. Di Kelantan, 4 kematian direkodkan akibat bencana banjir. Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafin Mamat berkata ia berlaku disebabkan kemalangan selepas tergelincir ke dalam air, memukat ikan dan meredah banjir. Cuma kejadian-kejadian mati lemah ni berlaku di waktu orang kata apa, waktu banjir. Tapi bukan bermakna dia pergi main banjir ke tidak. Macam semalam tu dia nak cross, terjatuh dan sebagainya. Cuma berlaku di belah Pasir Mas. Jadi campak lah di Kelantan. Datuk Syafin Mamat. Kerja-kerja pembaikan infrastruktur yang rosak akibat banjir di seluruh negara dijangka menelan belanja RM1 bilion. Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya KKR, Datuk Wan Uzir Wan Sulaiman berkata infrastruktur seperti jalan raya, jambatan dan cerun perlu segera dibaiki. Ini bagi membolehkan akses serta kesaling hubungan rakyat dapat diteruskan. Fokus utama memastikan laluan terjejas dapat dilalui selain memastikan cerun serta infrastruktur selamat. Dalam pada itu, KKR ketika ini mengambil langkah-langkah menghadapi kemungkinan berlakunya gelombang kedua banjir. Kementerian itu juga telah memasang perlindungan bagi mengelakkan berlakunya kejadian cerun runtuh. Data seluruh negeri terjejas banjir sedang dikumpulkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar bagi pelan pembaikan dan peruntukan kos. Menterinya Datuk Seri Mazhir Khalid berkata dalam fasa pasca banjir, kementerian dan semua agensi juga menjalankan kerja-kerja pembersihan menerusi pasukan sukarelawan. Mereka menghulurkan bantuan di Bentong, Hulu Langat dan Banting untuk membantu mereka yang terjejas banjir. Selain itu, Majlis Amanah Rakyat MARA turut meringankan beban kewangan dengan memberi kelonggaran penjadualan semula bayaran balik pinjaman pelajaran dan perniagaan. Ini termasuk pengecualian bayaran sewaan premis perniagaan kepada peniaga terjejas.
Misi kemanusiaan membantu penduduk terjejas banjir bahagian penyiaran JAKIM mendapat sokongan pertubuhan bukan kerajaan NGO tempatan dan luar negara. Ketua Penolong Pengarah bahagian penyiaran JAKIM Rahayu Wahid berkata antaranya menerusi penyaluran dana daripada Persatuan Amal dan Kebajikan Bencana Malaysia dan NGO berdaftar di Australia Al-Ihsan Charity. Dan di penyiaran JAKIM sama-sama dengan agensi agama kita akan berusaha untuk turun ke padang, turun ke lapangan untuk membantu sesiapa pun yang ditimpa musibah, sebab ujian ini bukan hanya untuk mereka yang terlibat dengan banjir, tapi ianya juga ujian untuk kita, sama ada kita harus berdiam diri ataupun kita sama-sama membantu mereka. Rahayu Wahid. Jambatan sementara dibina di Kampung Jawa, Sungai Loi, Hulu Langat bagi menggantikan jambatan asal yang runtuh akibat banjir. Jambatan sepanjang 18.24 meter dan lebar 7.35 meter itu akan memberi manfaat kepada 12 keluarga yang menetap di kampung berkenaan. Ia boleh digunakan orang ramai bermula Selasa ini. Pembinaannya merupakan usaha Angkatan Tentera Malaysia menerusi operasi murni dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya Malaysia. Berita seterusnya. Kumpulan wang simpanan pekerja KWSP tidak sepatutnya dilihat sebagai penyelesaian bagi sesuatu cabaran. Ini dikhawatiri membebankan pencarum pada masa tua mereka, terutama sekali apabila Malaysia dijangka mencapai status negara tua menjelang 2030. Menyatakan demikian Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dia berkata, dalam masa 8 tahun, golongan pesara dan warga tua akan merangkumi 15% atau lebih 5.3 juta penduduk. Mereka akan memerlukan lebih banyak simpanan bagi membiayai kehidupan selepas bersara. Malah kerajaan telah menyediakan pelbagai bantuan tidak kira sama ada akibat bencana banjir maupun pandemik COVID-19. Setakat hari ini melalui iLestari, iSinar dan iCitra, setiap ahli KWSP dibenarkan mengeluarkan sehingga RM71,000 dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM101 bilion. Angka harian COVID-19 di Malaysia kembali turun ke paras bawah 3,000 apabila 2,882 kes baharu dicatatkan hari ini berbanding 3,386 semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata 49 kes adalah kategori 3, 4 dan 5. Selebihnya kategori 1 dan 2 iaitu tidak bergejala serta bergejala ringan. Hari ini juga 3,291 kes sembuh direkodkan. Dalam perkembangan sama, Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan Kementerian Kesihatan mengesan 172 kes baharu varian yang membimbangkan VOC bagi tempoh 25 Disember 2021 hingga hari ini. Daripada jumlah itu, 170 kes membabitkan varian Delta manakala 2 kes varian Omicron. SOP Fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN untuk Sarawak akan dikeluarkan Selasa ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan SOP tersebut akan dikendalikan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak. Rakyat dinasihatkan sentiasa berwaspada dan mengamalkan SOP ditetapkan. Ini meskipun Sarawak berada dalam Fasa 4 PPN. Luar negara, India mengesahkan 27,553 kes baharu COVID-19 malam, menjadikan jumlah kes kini meningkat kepada 34.89 juta. Dapatan itu berdasarkan data terkini Kementerian Kesihatan. Selain itu, pertambahan 284 lagi kematian akibat virus tersebut menjadikan jumlah kematian mencecah 481,770 kes. Data juga menunjukkan jumlah kes Omicron di negara berkenaan mencecah 1,525, dengan Maharashtra dan Delhi masing-masing melaporkan 460 dan 351 kes. Dalam perkembangan berkaitan, India menyumbang 500,000 dos vaksin COVID-19 Covaxin kepada Afghanistan. Pada masa sama akan menghantar jumlah vaksin yang sama tidak lama lagi. Menurut Kementerian Luar, India berikrar menyumbang 1 juta dos vaksin kepada negara yang dilanda perang itu. Sumbangan tersebut didatangkan bersama 1.6 tan bantuan perubatan melalui Pertubuhan Kesihatan Sedunia.
Sekurang-kurangnya 22 orang cedera dalam kejadian gempa bumi berukuran 5.5 pada skala Richter melanda bandar Lijiang, wilayah Yunnan di China. Menurut Pentadbiran Seismologi Daerah, gempa berlaku pada 3.2 petang dengan kedalaman 38 km. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Sentiasa semak info ramalan cuaca terkini melalui portal Jabatan Meteorologi Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.